Hi guys, welcome back to my channel. So, exclusive maths content especially untuk kamu cikgu sediakan dalam channel ini. So, apa yang kita nak lihat dalam video ini? Jom kita lihat. So guys, kita nak lihat tentang melakar graf fungsi kuadratik iaitu 1.1G. Kamu boleh jumpa benda ni dalam muka surat 25 buku teks kamu. Alright, cikgu nampak ramai pelajar dia tak tahu macam mana nak lukis graf. So, cikgu nak terangkan dekat sini macam mana nak lukiskan graf fungsi kuadratik. Alright, so ini adalah contoh soalan yang cikgu bagi. Ini adalah satu fungsi kuadratik di mana pelajar dah tahu yang ni adalah kuadratik. Kenapa? Dia ada kuasa paling tinggi adalah berapa? Kuasa 2 dia adalah fungsi sebab kita ada tulis fx dekat sini. Alright, so kalau kita nak lakar graf ini guys, very simple. Saya tunjuk kamu 4 step sahaja, 4 maklumat kamu cari dan you guys dah boleh dah lakarkan graf ini. So langkah pertama, step pertama ataupun info pertama yang kamu kena cari adalah kamu kena pastikan bentuk ataupun shape graf ini. Okay, kamu kena tahukan bentuk dia. So apa maksud bentuk ni? Kan kita tahu dah ada dua jenis graf. Satu adalah bentuk yang muka senyum, satu lagi muka yang masam, you know, the smiley face and the sad face. So kamu kena tengok yang graf ini adalah graf jenis yang mana? Dia punya bentuk dia adalah muka yang apa? Graf positif atau graf negatif, kamu kena tahu. Macam mana kita nak tahu benda tu? Tengok depan X kuasa 2. Kalau nilainya adalah positif, maka itu adalah graf yang positif. So graf positif bentuknya adalah seperti ini. So ini adalah bentuk graf positif. Kamu akan dapat bentuk dia seperti U dalam graf ini. Alright, itu maklumat pertama kamu kena cari. Maklumat kedua pula yang kamu kena cari adalah dia punya pintasan Y. Okey, apa itu pintasan Y? Pintasan Y adalah secara teknikalnya graf tu kalau dikena pada paksi Y, tempat tu kita panggil sebagai pintasan Y. Contoh, let's say ini adalah kita punya paksi X dan paksi Y. Kalau saya lakar graf tu pergi kena paksi Y dekat sini. Ini tempat dia, kan dia kena kan? So ini kita panggil sebagai pintasan apa? Y. Itu adalah pintasan Y ya. So apa pelajar kena buat? The first thing guys, korang kena buat adalah cari pintasan Y dulu. Cikgu, macam mana nak cari pintasan Y? Very simple. Tengok persamaan kamu, ada X, ada X. Mana number yang tak ada X? Number yang tak ada X adalah berapa? 6. Maka itu adalah pintasan Y kamu. Simple as that guys. Sebab kalau pintasan Y nilai X dia kena kosong. So kalau kamu ganti kosong dekat sini, semuanya akan hilang-hilang. So number yang tak ada X itulah kita punya pintasan Y. So pintasan Y untuk soalan ni adalah berapa? 6. Kita dah pun tahu dia punya pintasan Y. Sudah dapat daripada dia punya equation ataupun dia punya fungsi dia. Alright. Number ketiga. Okay guys, this is quite important. Number 3 ni, yorang kena cari apa? Yorang kena cari dia punya roots, dia punya punca-punca. Okay, kita panggil dia sebagai roots ataupun kita panggil sebagai punca. Alright, punca adalah tempat punca ataupun kita boleh juga kata benda ni sebagai pintasan X guys. Okay, kenapa cikgu kata punca ataupun pintasan X? Boleh juga dikatakan sebagai pintasan X. Kenapa cikgu kata punca ataupun pintasan X? Sebab kalau graf kamu dia langgar pada paksi Y, kita panggil sebagai pintasan Y. Ini paksi Y, yang ni adalah paksi X. Kalau graf kamu langgar pada paksi X, nampak tak? Dua tempat ini, tempat dia langgar. Ini kita panggil sebagai pintasan X ataupun kita boleh juga panggil sebagai punca, roots. So macam mana kita nak cari dia punya punca guys? It's very easy kan? Kamu kan dah tahu guna kalkulator, masukkan mode, equation, semua benda tu masuk nilai A, B dan C. You guys know that? Okay, let me show you macam mana nak buat benda tu. But sebelum itu, biar kita cari nilai A, B dan C daripada dia punya soalan ini. Alright, nilai A adalah apa yang ada di depan X kuasa 2. Apa yang ada depan X kuasa 2? Positif 1 kan? Maka nilai A kamu adalah 1. Positif 1. Apa yang ada di depan X, itu adalah nilai B kamu. So dalam contoh ini, nilai B kamu adalah sebagai berapa? 5. So B kamu adalah 5 dalam soalan ini. Dan apakah nilai C? Nilai C adalah nilai yang tak ada X dengan dia punya apa tu, dia punya term tu. So yang ni adalah nilai C kamu. Alright, C kamu adalah berapa? 6. So kita dah tahu dia punya A, B dan C. Sekarang kita boleh masukkan dalam kalkulator. Macam mana nak masuk dalam kalkulator? Okay, jom cikgu tunjuk sekarang. So guys, pelajar maybe gunakan dua jenis kalkulator. Maybe satu adalah jenis yang ini adalah Casio FX570 model ini, ataupun kamu maybe gunakan model yang satu lagi, model yang ini. Okay, so mana-mana model saja kamu gunakan, kamu boleh gunakan cara ini untuk cari dia punya roots ataupun punca-punca dia. So macam mana kita nak buat? First step guys, make sure tekan mode untuk yang ni dan tekan equations. Kita kena pilih equation, dan bila kamu pilih equation, dia akan tunjuk unknown dekat sini. Actually kita tak nak unknown, kita nak degree dia. So kalau kita nak degree,
maksudnya kita kena tekan joystick ini sebelah kanan dan dia akan tukar kepada perkataan degree. Okey, degree maksudnya dia punya kuasa lah. Kuasa yang kita nak gunakan sekarang adalah kuasa berapa? Kuasa 2 kan? So kita akan pilih 2 di sini. So itu adalah kuasa 2. Bila kita dah pilih kuasa 2, kan dia ada tanya nilai A, B dan C, betul tak? So kalau kamu lihat dekat sini, kita dah pun lakarkan nilai A, B dan C dekat sini. So kita masukkan saja kita punya nilai A, B dan C dalam soalan ni. So ikutkan dalam soalan ni, A adalah 1. So cikgu tekan 1 dan tekan sama dengan. Lepas tu dia akan tanya nilai B pula. B adalah berapa? B adalah 5. Cikgu tekan 5 dan cikgu tekan sama dengan. Sekarang dia tengah tanya nilai C. Nilai C pula adalah 6. Cikgu tekan 6 dan cikgu tekan sama dengan. Okey, apabila cikgu tekan sama dengan, cikgu akan dapat jawapan dia. Nampak tak? Dia kata X1 jawapan dia adalah negatif 2. So, apa yang dia telah bagi dekat sini adalah punca-punca dia. Nilai X yang pertama adalah dia bagi negatif 2. Ataupun nilai X yang kedua pula bila kamu tekan sama dengan, dia bagi kamu nilai X kedua adalah negatif 3 dan dia bagi nilai X kamu adalah negatif 3. Guys, ini adalah dua punca yang kita tengah cari. That's all you need to do. That's all. Tekan mode equation, masuk saja A, B dan C, kamu dah dapat jawapan dia dah. Alright, so macam mana kalau kita nak gunakan kalkulator yang satu lagi ni? Kalkulator ni. Okay, kalkulator ni agak beza sikit. Alright, cikgu clearkan untuk kamu dulu dan kamu boleh nampak dengan clear. Okay, so kalau kamu lihat kalkulator ni seperti ni, so cikgu pun kena tekan mode juga. The only difference is tadi kita tekan mode 3 kali. Bila kita tekan 3 kali, dia akan masuk kepada equation and all that. Tapi dekat sini bila kamu tekan mode 1 kali saja dah ada EQN, nampak tak? So kita akan pilih yang kelima ni supaya ditunjuk kita equation. Dan tadi dia ada unknown degree benda-benda tu, tapi sekarang dia dah bagi dah bentuk apa yang kita nak guna. Kita akan gunakan bentuk yang ada dekat number 3 dekat sini, iaitu AX² plus BX plus C. Itulah apa yang kita tengah buat kan. So kita akan pilih number 3 dekat sini. Dan dia dah pun jadi benda yang sama guys. So dia tanya kita A berapa. So A tadi adalah 1 kan. Kita ikut kita punya soalan. A dia adalah 1. So kita masukkan 1 dekat sini. Masuk 1. Tekan sama dengan. Dia akan pindah pergi ke B. B adalah 5. Kita tekan sama dengan. Dia pergi ke C. C adalah 6. Tekan sama dengan. Okay, sekarang dia belum bagi jawapan lagi tau. Yang ni masih lagi dekat C. Tekan sama dengan sekali lagi. Dia bagi kamu jawapan pertama adalah berapa? Negatif 2. Dan jawapan keduanya adalah berapa? Negatif 3. Itulah jawapan yang kita ada dekat sini. Guys, macam ni lah kamu kena guna kalkulator untuk cari dia punya nilai punca-punca. Alright, next. Punca pun kita dah cari dah. So, what's next? Apakah benda yang keempat? Sebab cikgu kata 4 benda kamu kena cari kan? So, apakah benda yang keempat kamu kena cari? Alright. Kamu kena cari dia punya titik pusingan ataupun kita panggil sebagai turning point dalam bahasa Inggeris. So, titik yang dia pusing tu, dia ada dua jenis titik. Satu titik maksimum dan satu lagi adalah titik minimum. Okey, kenapa dia panggil maksimum minimum? Kalau grafnya adalah graf jenis positif, kita panggil dia titik minimum. Sebab titik yang dia pusing tu ada dekat bawah. Sebab, okey, apa maksud titik pusingan ataupun titik yang kita cakap sekarang ni kan? Graf ni tengah turun. At one point of time, dia akan pusing dan naik atas. Tempat yang dia pusing ni, titik ni kita panggil sebagai titik pusingan. So dia ni ada dua jenis titik. Titik minimum dan maksimum seperti yang cikgu kata. Yang ni kita panggil minimum sebab dia ada dekat bawah. So untuk graf jenis positif kita panggil titik minimum. Untuk graf jenis yang negatif pula kita panggil dia titik apa? Maksimum, sebab titiknya ada di atas. Atas tu macam maksimum lah, kita panggil dia titik maksimum. So untuk graf ini dia kuasa 2, X kuasa 2 tu adalah positif. Ini adalah graf yang bentuk apa? Positif. Kalau grafnya bentuk positif guys, titiknya ada dekat bawah sini, kita panggil dia titik apa? Titik minimum. So kamu kena cari koordinat titik minimum sekarang. So cikgu tulis dekat sini titik minimum. Untuk soalan ni kita panggil dia titik minimum ya. So macam mana kita nak cari titik minimum? Okey, apabila kita cakap tentang titik, titik tu adalah koordinat, betul tak? So koordinat tu dia ada dua jenis koordinat yang kita kena cari. So dia ada koordinat X dan juga koordinat apa? Y. Ada dua jenis koordinat kita kena cari ya. Sebab satu koordinat tu dia ada koordinat dia yang untuk X dan dia punya nilai Y kan. So kita kena cari dua-dua. So macam mana nak cari nilai X, macam mana nak cari nilai Y? Very very simple. Okay, cikgu bagi tahu kamu dua kaedah untuk cari koordinat X dia. So macam mana nak cari koordinat X dia? Okay, koordinat X dia sangat-sangat senang. Okay guys, kalau kamu dah cari dia punya punca, I teach you the easier way untuk kamu cari. Kalau kamu dah cari dia punya punca, punca tu kita ada dua, iaitu negatif 2 dan negatif
3, betul tak? Kalau kamu nak cari koordinat X ni guys, all you need to do is just ambil dua-dua benda ni, tambah dan bahagi 2. That's all you need to do. Kamu kena ambil negatif 2 tambah dengan negatif 3 bahagi 2. Sebab apa? Dia logik, dia ada dekat tengah-tengah. Antara dua nilai tu dia ada dekat tengah-tengah. I'll explain to you about paksi simetri dalam benda lain. So now you guys need to see, nak cari koordinat X, kita ambil negatif 2 tambah dengan negatif 3 bahagi dengan 2. So logically bila kamu buat dekat sini, kamu akan dapat jawapan sebanyak negatif 5/2. So ini adalah nilai X kamu. Maksudnya dalam kamu punya titik minimum ada koordinat X kan? Ini jawapan koordinat X 5/2. That's all guys. It's so easy. Orang boleh cari macam tu je nilai dia. Alright. So itu adalah cara pertama. Ataupun ada satu lagi cara juga kamu boleh cari. Okay, apa itu satu lagi cara? Biar cikgu explain pada kamu. Cara yang satu lagi kamu nak cari itu adalah dengan gunakan sejenis formula. Apa formula dia? Cikgu catat dekat sini. Kalau kamu nak cari nilai X ni, kamu boleh juga gunakan nilai negatif B/2A. Kamu boleh gunakan formula ini. Cikgu, macam mana saya nak dapat BA ni? Kan ni dah tahu. Kita dah tahu daripada equation dia tadi. Kan kita nak ambil dia punya nilai A, B dan C ni. Daripada sanalah kita kena ambil. So, nilai B dia adalah 5. Nilai A dia adalah 1. Jom kita masukkan dalam formula dia. Dia kata negatif B/2A. B tu 5. A tu adalah 1. 2 darab dengan 1. Inilah apa yang kita buat. So, apabila kita buka kurangan, kita masih lagi dapat negatif 5/2. Which is same as this guys. So, korang boleh guna mana-mana cara untuk cari koordinat titik apa? Koordinat titik X. It's that easy. Alright. Now, lepas saya cari koordinat titik X, macam mana pula nak cari koordinat titik Y, cikgu? Senang je. Semua yang korang kena buat adalah ambil kamu punya nilai X yang kamu dapat, jawapan yang kamu dapat dekat sini, ganti dengan kamu punya X dalam soalan ini. Kamu ganti dengan X. Itu saja yang kamu kena buat. So, bila kamu dah ganti nilai tu, jawapan yang kamu dapat adalah koordinat Y guys. Itu saja. Benda ni pun kamu boleh gunakan kalkulator. Just masukkan dalam kalkulator saja kamu boleh dapat jawapan. See, you don't even have to type one by one. You guys boleh gunakan satu lagi cara yang kita guna, masukkan dia punya nilai-nilai dia and then ganti dengan X. Do you guys know how to do it? Okay, biar cikgu tunjukkan sekarang. Alright, so cikgu gunakan kalkulator ini untuk tunjukkan kamu macam mana nak buat cara ni lah. So first guys, korang kena on kalkulator, obviously. Alright, so apa yang kita kena buat sekarang adalah kita kena just masukkan nilai X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. Equation, persamaan ini kita kena type dalam kalkulator. So, macam mana kita nak buat X ni keluar dalam kalkulator? Very simple. Tekan alpha yang ada sebelah shift tu, kalau kamu lihat ada alpha. Tekan alpha, tekan tutup kurungan guys. X akan muncul dalam kalkulator. So, kita kena tekan X kuasa 2. So, tekan je kuasa 2 dekat sini. Dia dah jadi X kuasa 2. Tambah dengan berapa guys? 5X. Kita nampak 5X dekat sini. All you need to do is tekan 5. Tekan alpha, tekan tutup kurungan, dia akan jadi 5X. Alright. Lepas tu kamu kena tambah dengan 6. Alright. Sekarang kamu boleh nampak kita punya equation dah ada dalam sini. X kuasa 2 tambah 5X tambah 6. So, lepas kamu type equation ni, kamu kena buat apa? Okay, kalau kamu tengok shift, bawah shift tu dia ada perkataan CALC ataupun dia ada tulis solve dekat sini. Alright. Apa yang kamu kena buat adalah tekan benda ni sekali. Bila kamu dah tekan, kamu nampak tak dia tanya kamu X tu adalah berapa? So, dia tanya nilai X yang kamu nak masuk dalam ni adalah berapa? So, apa yang kita nak buat sekarang adalah dalam persamaan ini kita nak masukkan nilai X yang kita dapat, iaitu negatif 5/2 ni lah yang kita nak masukkan dalam equation tadi kan. Kan cikgu kata negatif 5/2 ni kita kena masuk dalam equation. So, nilai X kita sekarang ni adalah berapa? Negatif 5/2. So, kita masukkan saja X kita negatif 5/2. Tekan saja negatif 5. Alright, kita kena tekan negatif 5/2. Inilah apa yang kita kena tekan. So, apabila kita tekan negatif 5/2, kita tekan sama dengan, guys, dia sudah pun bagi kita jawapan. Jawapan dia adalah negatif 1/4. So, apabila kita masukkan nilai X dalam equation, nilai Y yang kita dapat adalah negatif 1 per berapa? Guys, 4. Itu sajalah, kita sudah pun dapat dia punya nilai Y. So, kalau kita tengah cari titik maksimum minimum, guna kalkulator, begitu mudah je kita boleh dapat. So, sekarang, semua 4 nilai kita sudah pun cari. Kita dah tahu dia punya bentuk dia apa. Kita dah tahu dia punya pintasan Y berapa. Kita dah tahu dia punya punca-punca berapa. Guna kalkulator je boleh dapat benda ni. Kita juga dah tahu dia punya titik minimum nilai X dan Y. Kita dah ada 2 nilai ni. Maka, kamu punya koordinat titik minimum adalah berapa guys? Kamu akan dapat
negatif 5/2 dan juga negatif 1/4. Ini adalah kamu punya koordinat titik minimum. Kamu dah dapat. So, apabila semua 4 maklumat ni kita dah dapat, guys, kita dah boleh lakar graf ni. Jom kita lakar graf ni sekarang. First, kita akan lakarkan dia punya paksi dulu, paksi X dan paksi Y. So, cikgu lakar saja dekat sini, nilai X, paksi X dan paksi Y dekat sini. Alright, so ini adalah kita punya paksi X, yang atas ni adalah paksi Y. Guys, first saya nak kamu imagine dulu. Okay, dia punya bentuk dia U. So, bentuk U tu boleh ada dekat sini, boleh ada dekat sini, boleh ada macam ni, boleh ada macam ni, macam-macam dia boleh ada lah. Janji dia bentuk U, muka senyum, sebab ni graf positif kan. Okay, pintasan Y dia 6. Apa maksud dia? Graf dia kena pada paksi Y dekat atas ni. Kenapa cikgu cakap dekat atas? Sebab 6 ni adalah positif. Mana-mana je lah dia kena. Janji dia kena di bahagian atas ni. Jangan dia kena dekat bawah sini. Salah. Yang ni adalah bahagian negatif. Untuk Y, yang ni lah bahagian positif. So, dia kena dekat atas. So, logically speaking, graf dia boleh jadi seperti ini ataupun boleh juga jadi seperti ini. Ada dua jenis graf yang kita boleh dapat. So, manakah bentuk yang betul? Okey, kita cuba lihat dia punya punca-punca. Yang ni boleh bantu kita. Nampak? Nilai punca-punca dia adalah negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2, negatif 3 untuk X ini ada sebelah kanan ke ataupun sebelah kiri, guys? Dia ada sebelah kiri kan? So, maksudnya dia punya tempat dia kena tu adalah dekat dua-dua tempat ni. Untuk menyokong kamu punya nilai-nilai ni, kamu boleh tengok titik minimum. Koordinat titik minimum adalah negatif 5/2 untuk X. So, ini adalah X. Negatif 5/2 akan ada dekat sini. Sebelah kiri lah sebab negatif kan? Dan negatif 1/4 pun akan ada dekat sini. Lebih kurang titik kamu dekat sini. Titik minimum. Maksudnya, it makes sense graf kamu lebih kurang seperti ini, guys. So, dia akan kena dekat 6 dekat sini. Dia kena 2 punca dan kamu punya titik minimum dekat sini. So, macam mana nak lakar graf cikgu? Okey, lakar je lah. Ni kan graf kita nak lakar. Bukannya kita nak lukis. So, lakar. So, lebih kurang graf kamu akan dapat seperti ini, guys. Dia turun, naik atas dan dia kena dekat sini. Alright, cikgu dah letak seperti ini dah. Ini adalah kamu punya graf lah. Senang. Sekarang, kita letak saja nilai-nilai dia. Okey, dekat mana tempat dia kena pada paksi Y ni? Pintasan Y. Berapa pintasan Y dia? Kita tahu pintasan Y dia adalah 6. Kita letak saja nilai 6 dekat sini. So, dua root ataupun punca kamu ataupun pintasan X kamu adalah negatif 2 dan juga negatif 3. So, secara logik, sebelah kiri ni negatif 3, sebelah kanan ni adalah negatif 2. Sebab paksi X ni semakin dia kecil, dia number dia semakin akan meningkat kan. Sebab tu kita dapat negatif 2 dan negatif 3. Dan kamu punya titik minimum dekat sini adalah kamu punya nilai yang kita dapat tadi. Berapa? Negatif 5/2 koordinat dia dan negatif 1 per berapa? 4. Inilah koordinat dia, guys, yang kita dapat tadi kan. Cikgu dah tuliskan dekat sini. So, ini adalah graf kamu. Kita sudah pun lakarkan. Satu maklumat penting dalam graf ni kamu kena dapatkan. Apa tu? Dia punya paksi simetri. So, apa itu paksi simetri? Paksi simetri adalah kamu punya koordinat X. Maksudnya tempat di mana kamu boleh lipat ataupun bahagikan graf ni tepat kepada dua bahagian. So, kamu boleh lipat ikut garis ini. Dua-dua side ni akan jadi bahagian yang sama besar. So, itu kita panggil sebagai paksi simetri. Biasanya dia akan tanya kamu persamaan paksi simetri, guys. Kalau ditanya persamaan paksi simetri, simple je. Garis ini dia pergi langgar paksi apa? Paksi X. Maka persamaan kamu adalah X sama dengan. Paksi simetri sentiasa. Dia punya persamaan akan jadi X sama dengan. So, berapakah dia punya nilai X yang dia pergi langgar? Tengok pada nilai X dekat sini. Iaitu negatif 5 per berapa? 2. Maka persamaan paksi simetri kamu adalah negatif 5 per 2. X sama dengan negatif 5 per 2. Ini adalah persamaan paksi simetri kamu. Kita dah buat dan kita dah pun lakarkan satu graf ini, guys. This is how you guys kena lakarkan graf. So guys, cikgu harap kamu belajar something new dalam video cikgu kali ini. Kalau kamu belum lagi tekan subscribe button, tolonglah tekan subscribe button supaya setiap konten yang cikgu upload kamu akan dapat notification. Jangan lupa nak tekan bell icon itu. So guys, kalau kamu suka video ini, tekan like button dan share dengan kawan-kawan kamu. Kalau belum lagi, layari jombelajar.com.my untuk konten-konten yang penuh dan download mobile app Jom Belajar. Alright, itu saja untuk video kali ini. Saya akan jumpa kamu dalam video yang akan datang. Take care, bye-bye.